Negara-negara anggota Pertemuan Khas Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan juga Singapura (MABIPS) giat mengimarahkan masjid bagi membantu mereka yang terjejas pandemik COVID-19. Jadi lintas langsung dari JAKIM, kita akan bersama-sama Azlinah Nordin di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan. Ya Miza, pengimarahan masjid terus hidup untuk membantu komuniti meskipun dalam suasana pandemik COVID-19 melanda dunia. Bukan saja Malaysia, malah negara-negara anggota MABIMS iaitu Brunei, Indonesia dan Singapura turut membangunkan pelbagai kaedah menguruskan pentadbiran dan fungsi masjid secara lebih meluas. Oleh kerana suasana ini berlaku, masjid tidak boleh menjadikan COVID ini sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Maka maknanya COVID ini telah menutup kedai dakwah, bantuan sosial, bantuan kebajikan tak. Kan malah kami di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah bertindak cepat untuk mengemukakan solusi apa yang sepatut dibuat. Di samping terus mengekalkan prestasi ibadah dengan mengemukakan dan saranan menganjurkan solat hajat, solat taubat kerana ini mungkin dosa yang terbeban berlakunya wabak ini terjadi. Beliau berkata demikian dalam satu forum imarah masjid semasa pandemik COVID-19 negara MABIMS secara dalam talian menerusi laman sosial rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Menurut Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Republik Indonesia, Ahmad Zamron Imam, meskipun kehadiran masyarakat ke masjid dihadkan, namun dana kutipan orang ramai meningkat meskipun kebanyakan masjid di sana dibangunkan melalui wakaf. Manakala bagi negara Brunei, Ketua Bahagian Idarah Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei Darussalam, Asminan Awang Cucu berkata, penerbitan buku-buku agama antara usaha memberi kefahaman kepada masyarakat dalam membendung wabak COVID-19 secara spiritual. Bertunjangkan dakwah, sebanyak 7 badan bukan kerajaan NGO sepakat berkolaborasi dalam membantu komuniti Islam yang memerlukan. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Yayasan Izi Prihatin, Yayasan Al-Khairiyah Kelantan serta Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM menjadikan bantuan yang disalurkan lebih bersasar dan sistematik. Kerjasama ini memberi nilai tambah dari aspek kebakaran serta tenaga kerja dalam mengoptimumkan gerakan dakwah dengan berkesan. Kombinasi antara semua NGO-NGO yang kita ada pada hari ini, 7 NGO lain tu, sebenarnya kami berpaksi kepada dakwah lah, untuk dakwah keseluruhannya, insyaAllah. Dengan segala idea-idea daripada kawan-kawan NGO, kami bergabung dan melahirkan satu natijah dakwah sejati, insyaAllah. Gerakan ini memfokuskan masyarakat Islam yang berada dalam kelompok majoriti bukan beragama Islam yang sememangnya berhadapan dengan cabaran untuk mengimarahkan aktiviti keagamaan. Terbaru bantuan berupa keperluan asas serta kit ibadah bernilai RM20,000 disumbangkan gabungan NGO ini untuk komuniti Islam di Pulau Ketam, Kelang. Sangat-sangat berterima kasih kepada semua penyumbang, kepada kami, dan kami akan menggunakan sebaik-baik mungkin daripada sumbangan tersebut. Musola Al-Khalifah di Kampung Sungai Dua, Kelang, Selangor dibangunkan sebagai pusat sehenti bagi komuniti orang asli dalam mendapatkan bimbingan dan kefahaman terhadap Islam. Pusat ibadah yang boleh memuatkan 60 jemaah dalam satu-satu masa itu diterajui Yayasan Al-Khalifah seiring usaha mereka untuk membangunkan kehidupan masyarakat Muslim dalam kalangan orang asli di seluruh negara. Berkeluasan 896 kaki persegi, seni bina halus berkonsepkan ciri tradisional masyarakat setempat pasti memukau sesiapa sahaja yang mengunjunginya. Binaan ini dibuat daripada unsur pokok betam. Ciri-ciri itu berdasarkan komuniti itu sendiri. Contohnya kalau di Pulau Ketam ini, kita menekankan pembinaan dari segi falsafah ataupun daripada persekitaran orang asli ini, yang mana daripada segi pembinaan yang tradisional dan juga sedikit moden lah.
surau ini dapat disiapkan dalam tempoh setahun setelah tertangguh akibat PKP dengan kos RM70,000. Musola indah dan selesa itu diharap dapat menambat hati seluruh komuniti tersebut untuk mendalami Islam. Dapat surau ni alhamdulillah juga, tapi saya tengok daripada ahli keluarga kami boleh berkumpul bersama-sama memeriahkan surau. Tapi seronoklah bagi saya. Sebelum ni tak ada surau, kita orang duduk kat rumah je lah. Sebab tak ada surau kan, kadang-kadang kita masuk rumah saudara kan borak-borak, itu je lah. Tak ada aktiviti macam nak belajar agama ke dekat surau, macam anak-anak belajar alibata ke. Bahan itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya hari ini. Berbaki kurang dari seminggu, Ramadan bakal meninggalkan kita. Jangan lupa untuk menunaikan rukun Islam keempat, iaitu membayar zakat. Kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Baik, terima kasih Azlina.